Pada pagi ini insya-Allah kita akan dibentangkan dengan satu kertas kerja yang amat penting bertajuk konsep dan tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar dalam gerakan Islam. Sebelum kita mendengar dan menjemput pembentang kita untuk tampil ke rostrum ini, sukalah saya memperkenalkan biodata pembentang kita, kerana pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Maka untuk kita cinta kepada Ustaz ataupun yang berbahagia Datuk, mari kita kenal dulu peribadi dia secara ringkas. Beliau dilahirkan tahun 1950 di Kuala Terengganu dan sekarang berumur 63 tahun. Telah beristeri seorang dan mempunyai 8 orang cahaya mata. Latar belakang pendidikan, mendapat sarjana muda pengajian Islam di UKM dan juga memperolehi diploma pendidikan, mendapat sarjana ataupun master di OUM dan pernah belajar di Sudan mengambil bahasa Arab. Sekarang sedang membuat PhD ataupun penyelidikan kajian ke arah mengarus perdanakan sistem pendidikan Islam di Malaysia. Dari sudut pengalaman memimpin dan mentadbir, beliau adalah bekas Exco Kerajaan Negeri Terengganu ketika mana PAS memerintah, memegang portfolio Exco Pertanian. Beliau juga pernah memegang jawatan ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri Jeram pada tahun 1982. Pernah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA bermula tahun 84 sehingga 86. Bergiat dalam banyak persatuan ataupun NGO bermula tahun 1968. Pernah memegang jawatan sebagai timbalan yang dipertua Persatuan Mahasiswa UKM. Pernah juga memegang jawatan sebagai Setiausaha ABIM Negeri Terengganu bermula tahun 77 hingga tahun 80. Pengurusi Lajnah Pendidikan PAS Pusat sekarang dan juga merupakan AJK Lajnah Tarbiyah PAS Pusat. Dan jawatan berdasarkan apa yang tertera dalam buku cenderamata kita, beliau merupakan pengurusi Sukarelawan Pendidikan Rakyat Malaysia, Kawan ringkasannya. Dan beliau juga merupakan pengurusi kumpulan sekolah-sekolah Ma'had Tahfiz wa Tarbiyah Malaysia dan juga pernah memegang jawatan Ketua Pemuda PAS Pusat bermula tahun 88 hingga tahun 98. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita penting dan saya mengharapkan semua yang hadir pada pagi ini dapat memberikan tumpuan yang terbaik atas apa yang akan dibentangkan, kerana beliau akan menjelaskan kepada kita tugas gerakan Islam dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Mengikut perbualan saya dengan beliau tadi, beliau menyatakan bahawa amar ma'ruf nahi mungkar jangan sekadar kita sempitkan dalam persoalan mencegah maksiat ataupun melakukan ma'ruf-ma'ruf yang biasa. Bahkan ma'ruf yang paling besar ialah memastikan sebuah pemerintahan Islam itu wujud dan terlaksananya hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Al-Fadhil Datuk akan menjelaskan secara terperinci tentang konsep tersebut dan saya tanpa melengahkan masa lagi mempersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Haji Abu Bakar bin Cik, pengurusi Kawan Malaysia, untuk tampil membentangkan kertas beliau. Falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhil fadil pengurusi Ustaz Zulkarnain, Al-Fadil Datuk Haji Ni Muhammad Rahim Haji Jusoh selaku pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Al-Fadil Datuk Haji Ni Abdul Qadir Timbalan Mufti, Timbalan Ketua Pengarah Kawan Malaysia Haji Muhammad Draman, Akhil Fadil Ustaz Abdullah Hussein, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Johor yang berhormat Akhil Fadil Ustaz Haji Abu Bakar Abdullah, Jawatan Kuasa Ulama PAS Pusat, semua pimpinan dan para tetamu, para peserta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan sebesar-besar kesyukuran kita rafa'akan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengizinkan kita sekalian berada di dewan yang mulia ini, yang bersejarah, dalam sebuah convention amar ma'ruf dan nahi mungkar peringkat kebangsaan yang diadakan sempena menyambut Hari Hududullah yang diadakan bagi tahun ini. Sebelum daripada saya mendapat undangan untuk membentangkan kertas ini, apabila saya mendengar bahawa Kelantan telah komited untuk melaksanakan syariat Islam peringkat demi peringkat insya-Allah, dan Kelantan akan menyambut pada tahun ini seperti yang kita lihat kemarin Hari Hududullah dan bersetuju mengadakan convention ini, maka saya merasakan bahawa suatu anjakan telah berlaku di dalam sebuah senario masalah di Malaysia yang makin hari makin banyak. Tetapi di Kelantan telah memulakan suatu kaedah untuk membangunkan negeri yang menjadi sebahagian daripada negara Malaysia, sebuah negeri di dalam persekutuan, mempunyai suatu kaedah tersendiri insya-Allah dalam menjaga negeri ini dan daerah ini supaya dimakmurkan dengan Islam. Kita mengucap tahniah kepada Kelantan
dalam kekangan yang begitu banyak, tetapi tetap berusaha, walaupun di dalam konteks yang dilihat oleh orang lain sebagai suatu program sebuah kerajaan, tetapi bagi Kelantan insya-Allah dia merupakan sebuah program ummah untuk memakmurkan rakyat di dalam negeri ini, bahkan di dalam negara dengan Islam. Tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini ialah konsep dan tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar dalam gerakan Islam. Pengurusi baru sekejap telah memberikan satu tagline bahawa ma'ruf yang besar ialah tegaknya sebuah negara Islam, dan mungkar yang besar adalah tidak tertegaknya pemerintahan Islam. Maka saudara-saudara sekalian, saya nak mulakan konteks perbincangan ini dengan mengingatkan bahawa latar belakang umat di Malaysia adalah daripada kelompok bangsa keturunan Melayu yang datang dari seluruh pelosok Kepulauan Melayu dan daerah-daerah tertentu di Nusantara. Masyarakat ini beragama Islam, menjadi penduduk majoriti negara ini, dan budayanya dominan. Walaupun berlaku migrasi besar-besaran dalam zaman British daripada tanah besar Cina dan juga daripada benua kecil India, seluruhnya membentuk sebuah masyarakat majmuk. Di dalam negara ini teradun komponen masyarakat dalam sebuah sistem pemerintahan yang dikenali dengan nama sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, dan telah menempatkan Islam pada kedudukan istimewa. Berdasarkan nas perlembagaan Pasal 3 Ceraian 1, Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dengannya memberi kepada Islam sebuah naungan dari segi undang-undang dan tertingginya perlembagaan yang memperakui bahawa Islam sebagai agama persekutuan yang boleh juga diterjemahkan sebagai agama resmi, yang di-Pertuan Agong menjadi payungnya di peringkat persekutuan dan raja-raja di peringkat negeri, dengan kuasa eksekutif yang ada di peringkat persekutuan dan kuasa di bawah senarai 2 ataupun senarai negeri jadual 9 perlembagaan memberikan hak undang-undang kepada negeri. Konvensi kemarin menyaksikan pembentangan. Kemarin program Hududullah, Hari Hududullah kemarin menyaksikan pembentangan. Apapun simpang siur yang berlaku tidak mengurangkan peranan Kelantan, dan tidak boleh menafikan tanggungjawab kerajaan pusat di bawah kuasa perlembagaan dengan kuasa eksekutif yang besar, dan tidak menafikan hak Kelantan mempunyai kuasa di peringkat negeri, terutama apabila dihuraikan di dalam konteks Islam, dalam konteks syarak, tidak mengurangkan kuasa Kelantan untuk melaksanakan hudud ataupun undang-undang jenayah Islam. Tentulah hududullah itu dalam konteks yang luas, maknanya menjaga sempadan-sempadan syarak yang mesti tidak dilanggari agar segala hukum hakam berlaku di dalam negeri berdasarkan perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh kerana itu, maka saudara-saudara sekalian, setelah lebih daripada setengah abad kemerdekaan,
tidak terlihat kehendak politik sebenar untuk melaksanakan Islam di Malaysia. Tidak berlaku kehendak politik yang diatur secara berstrategi dan secara berprogram. Bahkan kedudukan Islam di negeri ini dicabar oleh pihak-pihak tertentu yang menganggapkan Islam mengancam kepentingan mereka. Dan tidak juga kurang pihak yang mempertahankan Islam secara berkepentingan untuk mendapat pengaruh di dalam masyarakat untuk kemenangan politik atau sentimen kelompok masing-masing. Namun insya-Allah gerakan Islam di dalam negara ini melihat bahawa pelaksanaan Islam yang menjadi asas kepada pembicaraan amar ma'ruf nahi munkar di dalam negara ini akan diteruskan secara teratur, dan gerakan Islam akan melihat mas'uliyahnya bagaimana Islam akan dilaksanakan termasuk di negeri Kelantan. Karena itu kertas ini saudara-saudara akan membicarakan tentang bagaimana mas'uliyah gerakan Islam dalam konteks pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga diikuti dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar dan tuntutannya, bahkan peranan gerakan Islam di Malaysia. Mengapa gerakan Islam menjadi begitu penting di dalam konteks ini? Dalam konteks melaksanakan Islam, gerakan Islam menjadi penting. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan, saudara-saudara sekalian, kerana Islam itu datangnya daripada susun atur yang telah disunnahkan oleh Allah dan diikuti oleh para rasul dan anbiya, sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur daripada zamannya pembangunan gerakan dakwah Islamiyah diikuti oleh para sahabat yang menjadi khulafaur rasyidin, diikuti dengan peranan khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Semuanya pelaksanaan Islam itu didukung dalam sebuah rangkaian gerakan yang dibawa oleh Rasulullah dan as-salafus saleh, para ulama, para mujahidin membentuk pemerintahan Islam sehingga perang dunia pertama. Dan umat Islam di dalam negara kita, salah satu daerah di Kepulauan Melayu di Nusantara, yang Islam datangnya seawal tahun ke-9 Hijrah, seawal Islam masuk ke Yaman. Ahli sejarah mutaakhir membicarakan bahawa pedagang Islam dari Yaman berulang ke Tiongkok melalui Sumatera sehingga terbentuk kerajaan Samudera Pasai, Malikus Saleh. Pada tahun 1200 sehingga 1300 Masehi, 1400, 1500 terbinanya kerajaan-kerajaan di sekitar Samudera Pasai, Ternate dan juga Melaka. Ini semua hasil daripada gerakan dakwah Islam yang membangunkan kesedaran Islam dalam masyarakat. Kemudian sehingga lahirnya negara ataupun undang-undang Islam berkembang di negeri-negeri Melayu dengan nama negeri Dar itu dan Dar ini. Maka artinya sebuah gerakan dakwah dan pemerintahan Islam telah berlaku di Kepulauan Melayu dan di Nusantara. Tanpa ada perang yang memaksakan orang menerima Islam, dan tidak boleh mana pihak mengatakan ada paksaan terhadap rakyat dan penduduk untuk meninggalkan agama Buddha dan Hindu mereka.
Adapun yang datang membawa budaya Buddha dan Hindu ataupun agama kedua-dua yang agak besar ini adalah hasil daripada migrasi zaman British, bukan yang asal daripada zaman kerajaan Hindu Majapahit dulu. Walaupun masih ada berbaki Hindunya di Bali dan di beberapa daerah di Indonesia, tapi baki daripada budaya itu sudah tidak tinggal lagi. Yang ada ini adalah budaya golongan baru yang berimigran kemari. Adakah mana-mana pihak boleh mengatakan bahawa tidak ada gerakan Islam semenjak daripada awalnya sampailah kepada sekarang di dalam negara ini tidak ada gerakan Islam? Kalau tidak ada gerakan Islam, bagaimana Islam daripada dakwah boleh menjadi kerajaan Melaka dan boleh menjadi kerajaan Darul Iman, Darul Ihsan, Darul Naim seperti sekarang? Cuma konteks gerakan Islam itu konteks apa? Dia tetap merupakan sebuah gerakan yang diwarisi daripada zaman Rasulullah, yang dibawa oleh para pendakwah, yang diteruskan oleh para ulama, sehingga terbinanya negeri-negeri Melayu dan menjadi negeri di dalam persekutuan. Tetap ada gerakan itu. Cuma mutaakhir dinamakan gerakan Islam selepas daripada jatuh kerajaan Turki Osmani, muncullah gerakan seperti Ikhwanul Muslimin tahun 28 di Mesir, Syarikat Islam tahun 1912 di Indonesia, berkembang Syarikat Islam ke Basrah tahun 1926, dan di Malaysia gerakan Tajdid yang dibuat oleh Syekh Al-Hadi. Banyak sekolah pondok ditubuhkan, majalah dan surat khabar ditubuhkan sekitar awal abad ke-20, dan kemudian sehingga ditubuhkan Hizbul Muslimin di Gunung Semanggur, diikuti dengan Parti Islam se-Malaysia. Maka ini dinamakan gerakan Islam selepas daripada negara-negara bangsa wujud di seluruh dunia selepas daripada Perang Dunia Pertama tahun 1919. Negara-negara bangsa itu mengenepikan gerakan Islam, tetapi gerakan Islam tetap ada pada segi moral dan juga roh dan jiwa sebenarnya dalam sesebuah negara, tetapi mungkin tidak bernama, sehinggalah lahir Ikhwanul Muslimin, sehinggalah di Malaysia lahirnya Parti Islam yang dilihat sebagai sebuah gerakan politik dan gerakan dakwah. Maka kekalah namanya Parti Islam itu. Persoalannya apakah kerana lahirnya Parti Islam itu mendukung perjuangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang Islam yang lain yang tidak mahu mendukung politik Islam, maka jadi gerakan Islam itu hanya milik parti PAS. Kerana orang Islam lain tak mahu bersama dengan arus Islam yang dibawa daripada awal ke Asia Tenggara ini, Islam yang telah menolak budaya Hindu, Buddha dan lainnya, Islam yang sudah mendominasikan penduduknya dengan budaya Islam, sehingga Melayu ini jadi Islam keturunan dan perlembagaannya, mewarisi perjuangan Islam atas nama Islam yang memang sifat Islam itu sebuah gerakan. Maka apabila ada orang lain tak bersetuju dengan parti PAS, maka adakah dia boleh kata dia tak mahu gerakan Islam? Walah, gerakan Islam tu hak dia. Dan adakah boleh orang lain apabila datang ke dia ni, balik daripada Mesir, balik daripada mana-mana pihak, mengatakan ini gerakan Islam dia, boleh terasing daripada gerakan Islam yang sudah ada dalam negara, dalam masyarakat? Pun tak boleh. Oleh kerana itu gerakan Islam lebih kepada sebuah konsep kelahiran daripada jemaah umat Islam, kelahiran daripada kumpulan Islam, lebih kepada sebuah konsep yang mesti didukung, dan dalam konteks negara kita dia menjadi milik daripada yang di-Pertuan Agong sampai kepada rakyat. Tak boleh ada orang di Malaysia ni dia kata dia tak kena mengena dengan gerakan Islam, tak boleh.
Inilah penegasan yang saya nak buat yang pertama sebagai salah seorang yang kita mengkaji di dalam negara ini bagaimana nak mencari asas penyatuan ummah di bawah gerakan Islam. Dan dia disokong dengan fakta sejarah dan budaya, disokong dengan fakta kebudayaan, disokong dengan fakta organisasi, dan disokong dengan sentimen yang ada di kalangan umat ini. Maka kenapa kita tidak boleh mengatakan Kelantan mengepali gerobak untuk memperjuangkan hududullah ini, memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar ini? Maka kita mengucap terima kasih di atas kejayaan Kelantan melaksanakan konvensyen ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, saya mengambil tabiat pembinaan gerakan Islam bagi mengatakan gerakan Islam itu mesti berinstitusi, bergerak, bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan mendidik rakyat. Kanat hazihi daru fi asli safa ba'idatan an a'yunit tughah wa majalisihim. Faktaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtami'u fiha bil muslimina sirran. Fayatlu alaihim ayatillah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wal yu'addiyal muslimuna ibadatahum wa amalahum wa yatalaqqawna ma anzalallahu ala rasulihi wa hum fi amnin wa salam wal yadkhula man yadkhulu fil islam wa la ya'lamu bihi tughatu min ashabis satwatin naqabah. Ada terjemahan di bawah tu. Makna dia gerakan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengatur. Kalau kita nak mempelajari gerakan, maka ini antara asasnya. Kemudian saudara-saudara sekalian, konsep amar ma'ruf dan nahi munkar dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Surah Ali Imran ayat 40. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik ummah yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Khairul ummah membawa pengertian sahabat-sahabat yang berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, dan sahabat-sahabat lain yang melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang disebut oleh Qatadah yang memindahkan asar daripada Sayyidina Umar yang menyatakan sebaik-baik ummah adalah orang yang mempunyai syarat-syarat di dalam ayat ini yang dibicarakan di dalam tafsir At-Tabari, dan juga bermaksud mereka yang melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah dari kalangan umat Muhammad. Begitu juga yang telah dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir, dan beliau menambah lagi khairul ummah ini disebut sebagai ummatan wasata, yakni umat yang terpilih kerana usaha mereka di dalam perjuangan Islam. Saya ada membuat lapiran di belakang. Konsep ini saudara-saudara sekalian menentukan dua poin utama, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar dengan sifat yang ada itu sekiranya orang beriman maka dia menjadi sebaik-baik ummah. Yang itu yang kita nak cari sangat ni. Nak cari supaya jadi mudah dapat masuk syurga insya-Allah. Kita ni orang lemah, orang takut dengar syurga ni, berasa
Kalau boleh selamat, boleh rasa kerana kerja kita mudah masuk syurga, rasa macam hilang takut. Kalau kerja tu macam makin payah masuk syurga, rasa takut. Apatah lagi kalau mudah masuk neraka. Maka saudara-saudara sekalian, Allah nak orang yang baik ini buat kerja supaya orang jahat itu dihindarkan. Seperti di dalam firman Allah, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Surah Al-Hajj ayat 40. Macam mana nak tolak mereka ni saudara-saudara sekalian? Kena buat ihsan, kena buat ihsan. Tinggalkan fasad. Sehingga Allah memberitahu dia mahu orang yang melakukan ihsan. Dia tidak mahu orang yang melakukan fasad. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang melakukan kerosakan. Allah nak orang buat baik seperti dia melakukan kebaikan. Maka ini saudara-saudara sekalian, maksud gerakan amal ma'ruf nahi munkar ialah mewujudkan ihsan di muka bumi dan juga menolak kefasadan di muka bumi dengan cara yang tidak boleh dielakkan. Golongan yang melakukan kefasadan mesti ditentang. Oleh kerana itu tuntutan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar didokong. Pertama, mesti didokong sebagai sebuah kewajipan yang diperintahkan kepada umat. Mesti didokong. Ia kewajipan fardu ain dan kewajipan fardu kifayah. Dalam setengah keadaan fardu ain. Apabila dia melihat mungkar itu berada di hadapannya. Ataupun apabila dia mengundi. Apabila dia mengundi. Kuasa undi itu tak boleh diberikan kuasa undi itu walaupun dalam pilihan raya kecil sekarang. Yang mungkin dibeli undi mereka. Tapi kuasa undi itu satu suara menyatakan diri, menyokong Islam. Tidak boleh dibayar dengan berapa harga pun kalau suara itu menyatakan diri, menyokong kejahatan. Macam mana? Apa harga nilai iman lagi? Tak ada. Mana kata nak mudah masuk syurga? Ada satu kuasa undi dilihat boleh dibayar dengan berapa ribu atau juta? Bukan. Kuasa undi itu dengan ditukar dengan nyawa dia. Selagi ada nyawa aku ni, aku tak boleh beri undi untuk menyokong mana-mana kefasadan dan kejahatan. Nyawa dia punya ukuran. Bukan ukuran kain plekat dengan tanah merah. Jadi orang kata dah orang nak tukar tu, hak tu dialah yang menilai diri dia berapa harga diri dia. Kalau dia ada nilai diri di hadapan Allah, dia tak akan jual. Walaupun undi dia itu nampak mudah sekali, gampang sekali, tidak. Maka tuntutan yang pertama ialah tuntutan mewujudkan gerakan amal ma'ruf nahi munkar. Dan ini yang kita nak bicarakan. Walaupun di hadapan kita ini ada setengahnya anak-anak, mahasiswa, pendukung dari kampung-kampung, masjid surau, penduduk di Korea, pemegang institusi kecil. Tetapi mereka lah mesti mendukung kaedah paling bawah gerakan amal ma'ruf nahi munkar ini, iaitu gerakan di kampung-kampung dan di institusi, di sekolah, di tempat pekerjaan masing-masing. Mesti berbentuk gerakan itu, mesti berbentuk, bukan gerakan hanya berkonsep, berbentuk. Berbentuk dalam arti kata ada organisasi kerja amal ma'ruf nahi munkar. Kedua, tuntutan menegakkan perjuangan Islam. Bagaimana perjuangan Islam nak ditegakkan kalau amal ma'ruf nahi munkar pun tak mau dilaksanakan? Perjuangan Islam itu tidak kira siapa keluarga, siapa waris, siapa anak, mesti diteruskan. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir
yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Al-Mujadalah ayat 22. Ini tuntutan perjuangan yang dinamakan di dalam ayat ini dengan kumpulan Hizbullah. Saya dulu pernah tengok bagaimana orang kempen menghina Hizbullah ini. Kebetulan masa itu saya tak ada kerja di Istana Hinggap di Taipei. Tahun 84-86 tak ada kerja. Masa itu pilihan raya, dekat nak pilihan raya. Keluarlah pembesar-pembesar, ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Banyak tulisan dalam surat khabar. Jadi saya tak ada kerja tengoklah mana bacaan yang dihantar pada saya. Caci Hizbullah ini, bila Allah buat parti, bila Allah minta parti PAS ni beri borang pada orang-orang jadi ahli dia, Allah beri borang macam mana? Yang katakan Hizbullah ini, akhirnya orang yang kata itu pun dah mati dah. Menghina apa istilah Hizbullah ini. Walhai Hizbullah ini istilah Al-Quran bagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bagi orang yang memperjuangkan Islam. Jadi setelah kewajipan membentuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ialah kewajipan melaksanakan Islam berdasarkan kumpulan amar ma'ruf nahi munkar ini. Kemudian tuntutan kepada individu juga, saudara-saudara, tak boleh nak dihindarkan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang Islam tak ada pilihan lain, sama ada lelaki atau perempuan. Apabila diperintah oleh Allah dan Rasul, mesti dilaksanakan perintah itu. Dan juga hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini kewajiban fardu ain bagi kita sekalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tuntutan ke atas kerajaan. Kalau tak ada kerajaan, kena tegakkan kerajaan. Ini wajib. Yang kita duduk berjuang ni, tak ada kerajaan, nak kena tegakkan kerajaan. Bila ada kerajaan, kena laksanakan semampunya. Berdasarkan firman Allah, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Maka peranan gerakan Islam di Malaysia berdasarkan kepada sejarah pembentukannya tadi. Sehingga ada di dalam negara ini kumpulan yang kita kenali sebagai Parti Islam se-Malaysia. Sama ada kita di dalam parti itu atau kita di luar parti itu, sama ada kita suka atau tidak suka parti itu, parti itu adalah manifestasi daripada gerakan ummah yang beragama Islam selepas daripada terbinanya apa yang disebut sebagai negara-negara bangsa. Gerakan ini ada di seluruh dunia. Takdirnya parti Islam itu mendapat tempat selepas daripada pembinaan negara bangsa, sebuah gerakan teratur terbentuk di dalam negara ini. Alhamdulillah orang yang bersama dengannya, dan alhamdulillah orang yang melihat supaya berada bersama-sama dengan perjuangannya. Maka peranan amar ma'ruf nahi munkar ini, saudara-saudara sekalian, di mana orang yang mendukung gerakan Islam mesti mempunyai tasawur yang menyeluruh mengenai matlamat dan hala tuju perjuangan. Kalau kita sendiri tak ada tasawur hala tuju perjuangan kita, kemudian mari bercakap dalam majlis kita nak condemn kita sendiri, itu tak ada mana, tak ada jalan. Condemn diri ini muhasabah boleh, kritik diri ini namanya kita panggil ingat mengingat, nasihat menasihat.
Tapi kalau condemn, tak boleh. Bahasa orang gerakan Islam macam kita ni kena bahasa saudara kepada saudara dia bila bercakap soal nak buat Islam. Bukan orang macam kita ni guna bahasa musuh kepada musuh dia bila nak buat akidah Islam. Tak boleh. Maka gerakan Islam seharusnya mempunyai tasawur yang jelas mengenai matlamat perjuangannya. Mengambil kira matlamat yang tercatat di dalam perlembagaan gerakan Islam itu sendiri. Dalam konteks ini saya mengatakan Parti Islam Malaysia. Dalam konteks Malaysia, gerakan ini mesti mempunyai matlamat memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah, dan mempertahankan kesucian Islam serta kemerdekaan dan kedaulatan negara. Gerakan Islam juga seharusnya menggariskan objektif dan usaha yang menyeluruh bagi mencapai matlamat yang diperjuangkan selaras dengan matlamat syarak itu sendiri. Saya ada buat lampiran. Apabila ada tasawur jelas, barulah pakai tak hentam sama sendiri, pakai mudah gitu je. Kita kadang-kadang agak kepada orang akademi, tokoh-tokoh besar. Kadang-kadang lagi kita dengar lagi cambar. Orang Terengganu kata cambar, orang Kelantan tak tahu. Cambar ni otak jadi kohor serabu. Tak boleh nak ikat. Kalau zaman saya cari kayu api kecil-kecil dulu, tak boleh nak ikat ni, bawa 2-3 batang pakai. Tak sampai di rumah. Kita tahu dah kan Kelantan ni negerinya yang ditindah oleh pusat dari segi pelaksanaan Islam. Ditindah dari segi ekonomi. Ditindah oleh macam-macam. Puak kita ni kalau tak bulak juga dalam keadaan kena tindah lagu ni, dah lagu mana puak kita ni? Ini benda saudara-saudara sekalian. Bahkan puak kita ni bukan di sini no, sampai di Mesir no. Ikhwanul Muslimun ditindah di Mesir no, kita bersama dengan mereka. Baru ni saya beri amaran pada seorang pemimpin ni, saya sebut seorang pemimpin sosialis di Malaysia. Saya tanya, awak sosialis lagi kan sekarang ni? Pasal dia sama sosialis dengan kita masa universiti dulu. Kita Islam, dia sosialis. Dia kata dia kuat lagi. Saya kata saya beri ingat ke puakmu, kata saya memang low profile dalam parti Islam, tapi puakmu yang sokong menulis sokong ke sisi tu, golongan mutamarrik yang menentang ikhwan muslimin, kalau nak saing dengan PASMU jangan awak gitu. Ini benda saudara-saudara sekalian. Dia ingat dia duduk bersama dengan Pakatan Rakyat ada apa, dia akak bendera Stalin ke muka Kalmak ke apa semua, boleh sokong no, puak mutamarrik di sana, boleh dia ingat. Dia duduk saing dengan kita sini. Dia kata, dok usah, dok mu tengok kata. Cakap mu aku dah pasal geram. Jumpa pun jumpa tepi jalan begitu je. Sama masa tu dia pimpin jadi presiden PMUM di Universiti Kebangsaan, dia Universiti Melaya. Kita masa itu duduk dekat UKM sebagai timbalan presiden pelajar masa itu. Jadi kita bersama. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, ini semangat gerakan Islam. Mesti ada kepahaman berhubung dengan tasawur kerja gerakan Islam dan bagaimana kita nak dokong. Pasal apa? Bila kita bercakap, kita nak melaksanakan kerja amal Islami kita sesuai dengan maqasid syariah. Saya refer kepada muka surat 11B. Gerakan Islam mesti mempunyai manhaj haraki yang menyeluruh, sehingga hasratnya terserap ke dalam pembangunan dasar di semua peringkat. Manhaj ini sangat penting untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat di dalam pembentukan dasar, mendapat kepahaman daripada kehendak gerakan Islam yang mahu melihat kehidupan Islam dibangunkan di dalam negara ini. Sebuah gerakan taghyir. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gerakan itu didokong oleh gerakan Islam seperti kita ini dengan manhaj, dengan kurikulum, dengan garis panduan. Politik Malaysia kita nak lagu ni, ekonomi di Malaysia kita nak lagu ni,
pendidikan Islam Malaysia kita nak lagu ni. Maka orang yang ada di kementerian orang politik yang mesti sertai dengan kekuatan political will dia, pejabat kerajaan, pekerja di medan, orang perseorangan mesti mendukung hasrat dan manhaj gerakan Islam itu. Jangan buat cambah. Buat bahagambang je, cambah je. 23 tahun dah perintah nak pergi Kelantan ni, cambah juga. Misalnya. Saya bukan kata cambah, misal. InsyaAllah dah, sekali-kali. Dan orang Kelantan jangan duduk ingat dia, orang Kelantan dia berasa dia kuat, kita luar Kelantan ni dok nangis kerana dia. Dok. Nangis juga. Kalau ada masalah di Kelantan, kita nangis juga. Ini dia benda tuan-tuan sekalian. Manhaj kita yang kita dokong, bagaimana kita nak laksanakan, maka dianya kita dokong bersama. Khitab siasi kita, percakapan politik kita jelas. Kalau dalam Dewan Undangan Negeri, dalam Parlimen jelas, biar orang lain boleh ambil. Oh ni kena gerakan Islam. Bukan makna mesti berprogram dengan program projek. Masyruq bukan mesti projek, khitab siasi pun masyruq juga. Ini duduk kata, ini tak ada projek di Kelantan. Tak ada projek lah ke mana? Kitab dia tu projek dah. Percakapan Tok Guru, percakapan Menteri Besar tu projek dah. Ini saya minta maaf lah tuan-tuan, ini bercakap bak gerakan Islam sikit. Tak perintah lagi, tak jadi orang wakil rakyat pun, dia gerakan Islam ni lagu tu lah. Baik, akhirnya tuan-tuan sekalian, gerakan Islam menjadi contoh dalam menampilkan pemimpin. Pertama, melahirkan para ulama. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Kedua, program perkaderan. Melahirkan pekerja Islam. Kerana mereka ini menggerakkan umat. Berdasarkan ayat wa Muhammadun illa rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum al-ayah. Surah Al-Fath ayat 29. Kemudian saudara-saudara, gerakan Islam mesti membuat persediaan berdepan dengan musuh Allah. Berdepan dengan musuh Allah. Di bawah prinsip wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Musuh dari segi serangan pemikiran. Musuh yang nak menghancurkan institusi kekeluargaan Islam. Musuh yang nak memecahkan perpaduan ummah. Musuh yang nak merosakkan aktiviti penyiaran Islam. Dan juga sikap permusuhan terhadap Islam. Mesti kita berhadapan sebagai sebuah gerakan melalui gerakan amal ma'ruf nahi munkar. Pelaksanaan, saudara-saudara sekalian, bahagian akhir. Pelaksanaan dan pendekatan kita, pertamanya kita mesti ada check and balance. Di berterusan, di Parlimen, di Dewan Undangan Negeri, termasuk isu mutakhir berhubung dengan jenayah berat, pembunuhan berlaku melalui pindaan Akta Pencegahan Jenayah Perluasan. Ada juga orang cakap, ini saya pelik juga ni, kalau orang undang-undang bercakap berkaitan dengan Emergency Ordinance, EO atau ISA yang sedang dibicarakan sekarang, mahu membenterah jenayah bunuh, jenayah berat, tak kena mengena dengan hudud. Pembicaraan hudud, kisas, takzir mesti kait mengait dengan masalah-masalah amar ma'ruf nahi munkar di seluruh negara. Akademik macam mana nak bincang emergency ordinance tak kena dengan hudud, nak bincang lagu mana? Tapi kita dengar lagu tu, itu yang saya tak faham tu. Saya pun jadi saudara-saudara rasa kita kena timbang tengok. Masalah amar ma'ruf nahi munkar, masalah jenayah, masalah apa, semua berkaitan dengan pelaksanaan hudud, kisas, takzir dan lain-lain. Dia tidak terpisah.
Oleh kerana itu, check and balance perkara yang pertama. Yang kedua, tugas ini dapat dilaksanakan dengan adanya peranan pemimpin dan petugas, juga sukarelawan mereka secara bermujahadah melalui gerak kerja di medan. Gerak kerja di medan ni makna semua pihak lah, termasuk NGO, dan termasuk di setiap kampung. Wakil kita ada hari ini di setiap kampung. Kampung kena membenakan kaedah atau platform amar ma'ruf nahi munkar dia. Kemudian secara khusus pihak kerajaan mempunyai cukup kuasa di pusat untuk melaksanakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar di bawah kuasa pentadbiran. Dan juga sebahagian kuasa di negeri. Kita tidak nafi negeri tak cukup kuasa, sebab kuasa negeri tak punya polis. Kuasa perundangan, kuasa pentadbiran dan kuasa kehakiman merupakan kuasawan yang memegang amanah untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran yang memenuhi matlamat syarak. Kita tidak nafi sekarang di bawah Akta Kehakiman, hakim kuasa hakim syar'i paling tinggi lebih rendah daripada hakim ataupun magistrat paling rendah. Kuasa hakim syar'i paling tinggi ialah 356. 3 tahun penjara, RM10,000, 12 sebatan yang dia boleh kenakan. Tapi kuasa magistrat hak paling rendah dalam mahkamah sivil ada kuasa 6, 10, 12. 6 tahun penjara, RM10,000 dan 12 sebatan. Ini kuasa. Yang ini kita duk kata maknanya negeri tak cukup kuasa. Tapi tak apa. Maknanya asalkan ada, maknanya perancangan secara konsisten dan berterusan. Kemudian mesti ada badan seperti Hizbah. Mesti dikaji dan dilaksanakan sekadar yang termampu. Kurang-kurang nama Hizbah itu ada, dikenali, ataupun nama yang seumpamanya. Kena bentuk institusi alternatif, sekolah alternatif, bahkan pasar pun kalau ada di Kelantan ada pasar-pasar yang nampaknya mendukung kehendak Islam. Keuangan dah ada di Kelantan, sistem keuangan yang tersendiri. Dulu di Terengganu pun ada, kita buat. Kemudian gerakan Islam juga harus mendukung sebenar runing cara kekeluargaan Islam. Soal Baitul Muslim, soal parenting, runing cara kekeluargaan mesti diambil berat oleh gerakan Islam. Kemudian tidak kurang juga kepentingan dakwah fardiyah. Dan terakhir saya nak sebutkan tentang peranan sukarelawan pendidikan rakyat yang kita sedang formulirkan kerjanya sekarang. Sedang laksanakan. Ada satu senarai tasawur permasalahan dan gerak kerja amar ma'ruf nahi munkar muka surat 17. Saya ambil daripada input Itqanul Muluk yang melalui kita panggil dokumen dia disenaraikan lebih kurang macam ni. Ada masalah, ada pelaku, ada pendekatan, ada penanggungjawab. Maknanya di sini ada satu gambaran bagaimana amar ma'ruf nahi munkar itu berpunca dan bagaimana nak didekati dan bagaimana siapa yang bertanggungjawab. Akhir sekali saudara-saudara sekalian ialah soal strategi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak dapat tidak melalui kaedah tadarrusnya daripada program dakwah melalui marhalatut ta'rif sampai kepada program latihan dan juga program-program pemerkasaan sumber di peringkat negeri melalui program takwin. Kalau hudud nak dilaksanakan program takwin ini harus diperkasakan dengan seberapa segera, dan memang pun sudah dibuat, bukan tidak ada. Kerana proses perjalanan dengan kuasa yang terhad. Tapi tanfiznya saudara-saudara adalah suatu gerak kerja sebenar di medan. Ini strategi yang umum yang tak perlu ada sembunyinya. Maknanya gerakan dakwah yang kemudiannya bermatlamat kepada akhirnya, atau gerakan tarbiyah yang bermatlamat pada akhirnya mentafizkan Islam di atas muka bumi ini. Kemudian saudara-saudara, perlulah ada persetujuan pihak berkuasa
menggunakan kuasa eksekutif di peringkat persekutuan dan negeri melaksanakan sistem pemerintahan dan perundangan Islam. Ini rumusan kita. Dan usaha melakukan check and balance oleh NGO, media dan rakyat agar urusan amar ma'ruf dan nahi mungkar terlaksana dalam negeri ini. Muhasabah amar ma'ruf nahi mungkar hendaklah dilakukan dalam parlimen, dalam Dewan Undangan Negeri oleh wakil-wakil rakyat dari pihak kerajaan dan pembangkang. Usaha mentertibkan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar oleh gerakan Islam dilakukan dengan mujahadah yang sebenarnya mesti ditertibkan. Dan juga gerakan amar ma'ruf nahi mungkar hendaklah menjadi kaedah yang didokong bermula daripada peringkat Korea lagi. Akhirnya bagi memenuhi komitmen kita, saya dengan rendah diri nak mencadangkan di dalam majlis ini, iaitu bagi mengambil komitmen dalam konvensyen ini berhubung dengan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dan Hari Hududullah yang disambut. Kita yang mewakili kepentingan umat Islam di Malaysia dan kepentingan rakyat negara ini umumnya, saya nak mencadangkan konvensyen pada hari ini mengambil persetujuan menubuhkan majlis amar ma'ruf nahi mungkar se-Malaysia ataupun di peringkat kebangsaan. Saya ucap terima kasih pada pengurusi dan semua para tetamu dan guru-guru saya, sahibul fadilah, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, peserta sekalian. Jazakumullahu khairan. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Datuk atas pembentangan sementara tadi, dan saya yakin telah banyak input yang kita perolehi daripada pembentangan tersebut. Sebagai kesimpulan, sukalah saya tegaskan bahawa di negara kita dan di mana-mana sekalipun, gerakan Islam mempunyai peranan besar ke arah memastikan terlaksananya konsep amar ma'ruf nahi mungkar.